Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan limpah inayah, pertolongan dan hidayah yang Allah Ta'ala kurnia bekal buat kita. Malam hari penuh barakah ni sekali lagi dapat sama-sama kita bertemu untuk mempelajari kalamullah. Moga-moga sedikit usaha upaya kita di malam hari ini Allah hitunglah ianya sebagai amalan saleh, dan dengannya kita senantiasa berharap Allah mudahkan kita untuk sama-sama masuk ke dalam Jannatil Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Tanpa kita buang masa, sebagaimana biasa, jom sama-sama kita menyebutkan urutan huruf hijaiyah bermula alif sampai ya. Jadi saya sebutkan, kita ikut bersama-sama. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Baik, barakallahu fikum. Jom kita sambung pada iqra kita. Muka surat berapa? Iqra 2. Baik, minta buka iqra 2 muka surat 24. Jom sebut sama-sama. Dah jumpa dah? Sekejap, tunggu adik-adik di hadapan. Dah jumpa dah, barakallahu fikum. Okey, sebut sama-sama. Lama. Kata pengarang, contoh-contoh berikut semata-mata untuk latihan menyebut dan membezakan panjang pendeknya sahaja, termasuk contoh penilaian. Jadi kita nak kena bezakan betul-betul mana kena panjang, mana kena pendek. Wa ma naha wala maka fajazaha ضربتا فحفظ جمع ما سقى لها ولمق فأفلا فراشها ولمط لطلعا تنازعا فخففا نذرك وما بنى ولمحا ذنبها وثاقها وشفق نبذها. Okey, ramai-ramai. Wa manaha 1 2 3. Wa manaha wala maka fajazaha darabata fahafadha jama'a ma saqalaha wala maqa faafala farashaha wala mata لطلعا تنازعا فخففا نذرك وما بنى ولمحا ذنبها وثاقها وشفق نبذها. Baik, kata pengarang tadi, Panjang pendek ni ada fungsi dia. Kita tengok contoh dekat baris yang kedua tu ataupun yang ketiga tu. Darabata. Nampak tak dekat situ?
So kalau darabata sahaja, tak panjang, dia cerita pasal seorang perempuan yang telah memukul. Tapi bila ada batang alif ta, dua harakat kita baca, cerita pasal dua orang yang telah memukul. Siapa yang pukul? Perempuan. So kalau kita baca pendek, nanti cerita pasal seorang. Sebelah ada contoh fahafadha, maka dia telah menjaga. Ni seorang. Faham tak? Kalau dia jadi dua harakat, fahafadha, kita bagi panjang macam tu, cerita pasal dua orang. Sebab tu dalam bahasa Arab tak boleh nak panjang, main-main, tak boleh ikut suka nak pendekkan. Sebab nanti dia buat cerita jadi lain. Benda ni bila akan berlaku, contohnya kalau kita jumpa surah Al-A'raf. Kalau tak silap muka surat 153, kita akan jumpa Nabi Adam AS dan juga Hawa alaihi masalam, mereka berdua bertaubat pada Allah. Jadi mereka kata apa? Qala rabbana zalamna anfusana. So ramai orang bila sampai muka surat tu, kadang-kadang dia bagi terus. Qala rabbana zalamna. So cerita macam seorang. Padahal Allah nak cerita yang sebut rabbana zalamna anfusana tu siapa? Dua-dua sekali. Nabi Adam pun sebut, Hawa pun sebut alaihi masalam. 153 atas kali. Surah Al-A'raf. Barakallahu fikum. Baik. Jadi kita berharap jangan sampai kita pergi pendekkan mana yang sepatutnya panjang. Okey, muka surat sebelah. Lamasa ja'ala nabata ghafara nahara ma'asya lamata hakama rasada labatha asaba. Jangan naik oso, tak nak o, kita nak a. Asaba ghasaqa nazara khataya ma'aba lamaza ataka syaraba malaka qabada hadana qadara wa mala azaba. Sama juga isu dia, panjang pendek. Ramai-ramai sebelum kita baca Quran, la masa 1 2 3. La masa ja'ala nabata ghafara nahara ma'asya lamata hakama rasada labatha asaba ghasaqa nazara khataya ma'aba lamaza ataka syaraba malaka qabada hadana qadara wa mala azaba. Barakallahu fikum. Alhamdulillah kita selesai dengan pembacaan Iqra kita. Okey, barakallahu fikum. Pergi main dia kata. Insya-Allah. Kita jangan rasa rendah hati, rendah diri atas apa yang kita sedang lakukan ini, iaitu pembelajaran Iqra. Sebab saya senantiasa yakin, walaupun kita baca perkataan-perkataan yang di sisi kita adalah senangnya, ni ucapan anak-anak kecil, ni ucapan budak-budak, tapi di sisi Allah setiap huruf yang kita belajar pasti ada nilai yang besar yang Allah nak bagi kepada kita, kebaikan yang kita tak sangka-sangka. Amin ya rabbal alamin. Baik, jom kita sambung baca Quran. Saya minta maaf, suara saya sakit, tekak sakit, suara tak apa elok. Musuh apa saya? 88 64. Wa ma arsalna. Betul Taib, macam biasa selalu pesanan kita, bacalah Quran ini dengan hati, jangan baca dengan nafsu, tenang-tenang dalam pembacaan dan sebutan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ Hati-hati dengan lantunan halus. Bi'idh, diam-diam. Tak nak bi'idh, kita nak bi'idh. Sekali lagi. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ Barakallahu fikum. Bismillah. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك Nampak tak dekat situ ada zal dengan dha. Dekat sini dia dipanggil idgham mutajanisain, sama jenis tapi berbeza sifat. Dia sama jenis. Maksud sama jenis tu sama tempat keluar. Zal kena gigit lidah, dha pun kena gigit lidah. Jadi waktu kita sebut iz tapi yang keluar dha. Idza, idza. Oh, sebahagian ada yang saktah halus. Idza, idza. Nah, so kita tak payah sampai tara tu lah. Kita masuk je terus. Sebab atas dha tu ada apa? Sabdu. Bila ada sabdu atas dha, automatik zal masuk dalam dha. إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. Cuba sekali lagi. Sekali lagi kita tarik pada awal Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullah فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه ما فعلوه إلا قليل منهم
walau annahum fa'alu ma yu'azuna bih لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. Okey, kita dengar setiap orang baca 3 ayat ni dulu. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah kita dah baca setiap orang 3 ayat ini. Jadi kita ambil manfaat daripada pembacaan kita pada malam hari ini. Pada pertemuan yang sudah kita dah berbicara muka surat ni Allah Taala cerita perihal orang-orang munafik. Tanda orang munafik itu ada 3, tanda orang munafik itu ada 4. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik 3. Dalam matan yang lain ayatul munafik 4. Tanda orang munafik ada 3, tanda orang munafik ada 4. 1, kalau cakap bohong. Yang kedua, kalau janji mungkir. Yang ketiga, kalau dibekalkan amanah, khianat. Yang keempat, kalau dia marah, dia meletup. Kalau awal-awal perasaan marah tu sampai, dia terus maki hamun. Meletup. Jari tengah naik ke, nak bertumbuk ke. Ini semua adalah tanda-tanda awal munafik. Jadi pada muka surat ni tadi, kita dah baca pada pertemuan yang sudah. Allah bercerita tentang munafik. Dan pada ayat 64 tadi yang kita baca, wa ma arsalna mir rasul. Di sini Allah Azza wa Jalla sayang kat kita. Allah tunjuk kepada kita, setiap umat Allah hantar seorang rasul. Untuk apa Allah Taala hantar rasul? Illa liyuta'a biiznillah, agar kita semua taat kepada Allah dengan jalan yang Allah ridha melalui syariat yang dia bagi kepada rasul tadi. Kalau untuk Nabi Musa alaihissalam, kalau ada umat dia yang syirik, cara nak bertaubat kena bunuh diri. Tapi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatnya, kita ni semua, kalau kita melakukan syirik, cukup sekadar taubat, nasuha, tapi tak boleh senang-senang kita nak lakukan syirik. So ini syariat. Boleh jadi untuk Nabi Ibrahim, Nabi-Nabi Zakaria, Nabi-Nabi yang lain tu, mereka nak semayang kena pergi mihrab. Tahu mihrab? Mihrab ni maksudnya tempat khas untuk semayang je. Tapi untuk syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dekat padang, boleh dekat shopping mall, boleh dekat masjid, boleh dekat Baitul Salam, boleh mana pun boleh semayang selama mana tempat tersebut bersih. Bukan tempat-tempat kotor, bukan tempat-tempat sembahan berhala lah. So Allah kata, aku hantar setiap orang rasul ke atas umat-umat mereka, satu je tujuannya, untuk taat kepada perintah Allah. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hari ni kita boleh main mengaji macam ni pun pasal izin Allah. Kita boleh tutup aurat pun dengan izin Allah. Kita boleh semayang pun dengan izin Allah. Sebab ada orang dia ada segalanya, tapi kalau Allah Taala tak izinkan untuk dia dekat dengan Allah, dia tak dapat juga ketaatan tersebut. Jadi sebab tu kena selalu minta tolong Allah Taala, macam yang Nabi suruh kita doa, Allahumma a'inni ala zikrika syukrika husni ibadatik. Walau annahum idzalamu anfusahum. Tengok dekat ayat ni pun Allah Taala sambung lagi, kalaulah orang-orang munafik itu yang mana sifatnya mereka asyik menzalimi diri mereka, ja'uka, mereka datang kepada engkau wahai Muhammad, untuk apa? Fastaghfarullah, mereka nak minta Allah Taala ampunkan dosa mereka. Wastaghfara lahumur rasul, dan mereka harapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Lawajadullaha tawwabar rahima, mereka akan dapati Allah Subhanahu wa taala tawwab, sangat suka menerima taubat, rahima, dan Allah suka mengampuni ataupun lagi maha penyayang. Sebab tu kita pernah baca satu hadis kudusi, Allah Taala kata 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan juga bumi, Allah Taala bersumpah, Allah kata, inna rahmati taghlibu ghadabi, sesungguhnya kasih sayang aku senantiasa mengalahkan kemarahan aku. Kan, kalau ikut orang-orang munafik ni kita tak sukalah, pasal bermuka-muka. Dan kita pula kalau kenal kawan kita buat tahana dekat kita, makhluk sama makhluk, kadang-kadang keluar ucapan, sampai mati aku tak akan memaafkan kau, tak akan ampunkan dia, betul tak? Tapi Allah nak bagi isyarat kepada kita betapa sayangnya Allah pada kita selaku hamba-hambanya. Allah kata kita ni punyalah menzalimi diri kau-kau. Betul-betul tak nak semayang, tak nak tutup aurat, pergi konsert masjid, tak mau singgah, Quran tak mau pegang, kedekut piang apa ni semua ni.
Andai kata kita ni tetap juga kembali kepada Allah, jumpa Nabi SAW, minta Nabi doakan, itu zaman Nabi hidup lah. Sekarang ni kita kena direct dengan Allah Ta'ala lah, minta ampun dosa-dosa kita. Allah bagi tahu apa? La wajadullah. Engkau akan dapati Allah sifatnya Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Di sini ayat yang ke-65 pula Allah nak cerita, fala wa rabbika la yu'minun, maka demi Tuhanmu duhai Muhammad, mereka tak pernah dianggap beriman lagi. Kita nak cek diri kita ni beriman ke tak beriman, tengok ayat ini. Bila hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sehingga kan mereka menjadikan engkau wahai Muhammad selaku pemutus keputusan di antara apa yang mereka perselisihkan. Orang-orang munafik ni dia tak boleh terima apa keputusan yang Nabi buat. Sebagai contoh dalam surah Taubah, bila mana Nabi kata tahun ni peperangannya berlaku dekat Tabuk. Selalu kita cerita kan, Tabuk. So depa tak reda. Itu yang keluar ucapan wa minhum may yaqulu dhalli wala taftinni. Di antara orang-orang munafik ni ada yang kata kepada Nabi, idzanli, tolong bagi izin kepada aku supaya aku tak pergi perang. Wala taftinni, jangan fitnahkan aku. Nabi tanya dekat dia, Ja'd bin Qais nama lelaki itu kan, munafik. Kenapa tak mau pergi perang? Maka dia kata, semua orang kenal aku dengan pencinta wanita. Jadi aku risau kalau aku sampai dekat Mu'tah, aku sampai dekat Rom nanti, kat Tabuk nanti, kalau aku nampak perempuan-perempuan Rom yang cantik-cantik tu, aku tak boleh perang. Nanti aku jatuh cinta. Jadi tolong izinkan aku tak ikut berperang dan jangan fitnahkan aku. Nabi kata apa? Aku izinkan kau tak payah pergi perang. Dia tak datang, tak pergilah. So Allah pun turunkan ayat tu. Makna katanya, Allah nak bagi tahu memang ada munafik ni dia tak redha dengan keputusan yang Nabi buat. So dekat sini Allah nak bagi isyarat kepada kita, fala wa rabbika la yu'minun, maka demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka tak pernah beriman. Kita pun tengok ramai umat Islam pada hari ini klaim semuanya pakat-pakat sayang kepada Allah, beriman kepada Allah dan Rasul. Tapi bila Nabi suruh buat macam ni, malah kita ramai tengok, ramai di kalangan kita yang berselisih. Kemudian klaim semuanya aswaja, semuanya ahli sunnah wal jamaah. Tapi apa Nabi suruh buat, tak mau buat. Yang Nabi tak suruh buat, pakat-pakat sibuk nak buat. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Tanda-tanda kita akan menjadi makin beriman adalah tiada rasa berat dalam hati terhadap keputusan yang engkau berikan. Ni Nabi Allah nak cerita pasal munafik yang ada kat zaman Nabi. Kalau Nabi kata buat A, dia orang tak memberontak, dia orang tak menolak, maka Allah kata itu tanda mereka dah beriman. Tapi kalau mereka masih bagi alasan itu, bagi alasan ini, Allah kata belum lagi beriman. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuh hati. Maksudnya Nabi kata lah buat. Kemudian ayat 66, Allah nak cerita pasal munafik lagi. Allah kata apa? Perangai munafik ni, walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum, sekalipun kami perintahkan kepada mereka agar mereka bunuh diri, macam mana kaum Nabi Musa kena bunuh diri, aw ikhruju min diyarikum, ataupun keluarlah daripada negeri kamu ini, ma fa'aluh, mereka tak akan buat. Pasal munafik ini sifatnya apa? Cintakan dunia. Tak sanggup lepaskan dunia. Siapa yang buat? Illa qalilum minhum. Maknanya ini yang munafik yang hampir-hampir nak dapat title mukmin ni, dia orang lah akan buat. Maksudnya tinggalkan negeri ataupun bunuh diri. Kita harap kita mati jangan jadi munafik lah. Munafik kecil ke munafik besar ke, tak maulah. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bi, kalaulah mereka kerjakan apa yang diperintahkan, diperingatkan ke atas mereka, lakana khairan lahum wa ashadda tathbita, sudah tentu itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Jadi jamaah, dalam ayat ni jelas, saya suka nak tutup dengan apa kita panggil kesimpulan. Nak mengaku orang beriman ni tak dekat mulut sahaja. Nak mengaku orang beriman ni mesti kena beramal, baru layak dipanggil mukmin. Kalau tak, kita dengan munafik sama level aja. Cakap je beriman lebih, tapi bila suruh buat tak mau buat, ataupun banyak berdolak dalih, banyak alasan. Jadi ayat ini jelas Allah kata, kalau kau ikut je apa yang aku suruh, itu jauh lebih baik. Wa ashadda tathbita, iman kau akan makin kukuh. Wallahu taala a'lam. Saya kira cukup setakat itulah untuk malam hari ini. Moga-moga ada manfaat daripada pertemuan kita di malam hari ini. Sebagai kesimpulan, ayat 64, Allah bagi tahu kepada kita setiap Rasul yang dia hantar ke atas muka bumi nak ajak umat dia untuk taat kepada Allah. Itu pun dengan izin Allah Ta'ala. Kemudian Allah nak cerita tentang kasih sayangnya. Sebesar apa pun kesalahan kita, kalau kita kembali rujuk kepada Allah, kita akan dapati Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Kemudian ayat 65, Allah nak cerita kepada kita kesimpulannya,
kita tak akan pernah dianggap beriman sampai kita betul-betul menerima 100% apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita menerima dengan hati yang taslima, hati yang terbuka. Dan yang terakhir Allah kata ciri-ciri munafik ni, kalau Allah Taala suruh depa bunuh diri ataupun terjun bangunan ataupun keluar daripada kampung, depa tak akan buat kecuali sedikit. Dan Allah nak bagi tahu kepada kita yang ada potensi nak jadi munafik ni. Kita ni semua ada potensi jadi munafik. Allah kata kalaulah kau buat apa yang aku suruh, itu jauh lebih baik, dan itulah yang kalau kau buat tu akan menyebabkan iman kau makin kuat. Wallahu taala a'lam. Semoga Allah matikan kita di atas jalan iman. Dan ada doa-doa dulu kita baca, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Semua iman. Moga-moga kita tergolong di kalangan mukminin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Aqul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.